Selamat pagi dan salam sejahtera kepada murid-murid sekalian. Saya Puan Roslin Anajikem dari Sekolah Kebangsaan Grogol. Hari ini saya akan mengajar sains tahun 5, yaitu bertajuk 3.1, yaitu kemandirian spesies haiwan. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.1.1 menyatakan maksud kemandirian spesies. 3.1.2 menjelaskan contoh, ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri daripada musuh. Kita lihat pula objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu menyatakan maksud kemandirian spesies secara lisan. Yang kedua, menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 ciri dan tingkah laku khas haiwan bagi melindungi diri daripada musuh. Dan yang terakhir adalah menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 contoh haiwan bagi setiap ciri dan tingkah laku khas haiwan bagi melindungi diri daripada musuh. Oke, seterusnya kita masuk kepada isi seterusnya, iaitu kita nak tahu apakah maksud kemandirian spesies. Oke, kita baca dulu. Saya rasa kamu masih tertanya-tanya apa itu maksud perkataan kemandirian spesies. Oke. Haiwan yang ada di muka bumi kita ini perlu melindungi diri daripada musuh untuk memastikan kemandirian spesiesnya masing-masing. Oke. Tadi cikgu dah tanya, apa maksud kemandirian spesies? Oke. Di sini dinyatakan bahawa kemandirian spesies ialah keupayaan haiwan dan tumbuhan untuk mengekalkan spesiesnya daripada kepupusan. Sekali lagi cikgu ulang, iaitu keupayaan haiwan untuk melindungi keupayaan haiwan dan tumbuhan untuk mengekalkan spesiesnya daripada kepupusan. Okey. Apa pula maksud pupus? Ada yang tahu tak? Okey. Pupus bermaksud tidak ada lagi di muka bumi ini, di dunia ini, atau bilangannya kosong. Kita tidak jumpa, kalau dikatakan sesuatu spesies itu pupus, seperti dinosaur kan? Okay, sekarang kita tak pernah jumpa dinosaur lagi. Yang kita tengok itu cuma halusinasi ataupun gambaran tentang dinosaur saja. Tapi sebenarnya pada masa kini dinosaur memang tidak wujud lagi. Tidak ada seekor pun lagi di muka bumi kita ini. Okay. Kita tertanya-tanya, kenapa haiwan perlu melindungi diri daripada musuh? Siapa musuh haiwan? Okey, di sini tadi kita katakan bahawa haiwan perlu melindungi diri daripada musuh untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Okey, itu tujuan haiwan melindungi diri daripada musuh. Okey. Kehidupan haiwan yang ada di muka bumi ini, sama ada saiznya kecil ataupun besar, sentiasa diancam oleh musuh-musuh di sekelilingnya. Okay. Musuh-musuh di sekelilingnya ini bermaksud musuh-musuh ini boleh mencederakannya, boleh membunuhnya, dan macam-macam lagi. Okay. Siapakah musuh-musuh haiwan? Kita juga perlu tahu siapa musuh-musuh haiwan. Okey. Sebenarnya musuh-musuh haiwan adalah terdiri daripada haiwan pemangsa dan manusia. Okey, kita lihat. Apa itu haiwan pemangsa? Haiwan pemangsa adalah, kalau mengikut tabiat makan haiwan, kita boleh kategorikan
haiwan ini sebagai karnivor. Karnivor bermaksud haiwan yang memakan haiwan lain atau haiwan yang makan daging sahaja. Jadi haiwan pemangsa ini adalah merupakan musuh haiwan yang pertama. Musuh haiwan yang kedua adalah kita manusia. Adakah kamu rasa kamu selama ini musuh kepada haiwan? Saya rasa ada yang tidak terfikir bahawa diri kita sendiri adalah musuh kepada haiwan. Okey. Siapa yang suka makan ayam di sini? Terutama ayam goreng, sayap ayam goreng. Okey. Sebenarnya itu salah satu cara ataupun yang membuktikan bahawa kita adalah musuh kepada haiwan. Contohnya tadi saya kata ayam goreng. Jadi kita merupakan musuh kepada ayam. Okey. Kenapa haiwan pemangsa dan manusia seperti kita sentiasa memburu haiwan lain? Apa tujuan dia? Di sini kita lihat bahawa kita manusia dan haiwan pemangsa ini memburu haiwan lain adalah untuk dijadikan sebagai sumber makanan yang pertama, yang kedua boleh dijadikan sebagai perhiasan. Contoh kita lihat buaya dibunuh untuk mendapatkan kulitnya dan boleh manusia boleh mencipta jenama pakaian atau barangan yang kita sebut sebagai krokodil. Pernah dengar tak perkataan itu? Jadi biasanya objek yang dibuat daripada kulit buaya adalah seperti tali pinggang, beg. Okey, itu yang kita lihat. Okey. Dan kegunaan yang ketiga adalah untuk kegunaan lain. Kegunaan lain-lain ini bermaksud sama ada kita guna secara berfaedah ataupun secara tidak ada faedah. Kadang-kadang kita membunuh haiwan tanpa tujuan. Kita tak makan pun, tapi kita tengok kita bunuh. Itu sebab kita juga dijadikan sebagai musuh haiwan. Jadi apabila musuh-musuh ini sering mengancam, mencederakan dan membunuh haiwan-haiwan ini perlu tahu bagaimana mereka ingin melindungi diri daripada musuh. Tetapi cara ini kadang-kadang telah dianugerahkan oleh Tuhan dari segi ciri-ciri khas yang terdapat pada anggota badan setiap haiwan. Antara ciri-ciri khas yang digunakan oleh haiwan untuk melindungi diri daripada musuh adalah yang pertama, rasa-rasanya apa? Kalau macam kucing di rumah, berkuku tajam. Kalau macam siput yang kamu jumpa di kebun sayur, bercengkerang keras. Tadi kita sebut buaya. Buaya, apa yang ada pada anggota badan buaya? Bersisik keras. Kalau kerbau bertanduk. Kalau jengking berbisa. Kalau zirafah mempunyai kaki panjang, kurus dan berotot. Kumbang pula mengeluarkan bau busuk dan mempunyai mata palsu serta ada yang berbisa. Inilah ciri-ciri khas yang ada pada haiwan yang dianugerahkan oleh Tuhan dengan bertujuan untuk melindungi diri mereka daripada musuh agar spesies mereka tidak pupus. Okey, kita lihat kepada ciri khas haiwan yang pertama, iaitu berduri tajam. Okey.
Duri tajam yang ada pada tubuh ataupun anggota badan haiwan adalah berfungsi untuk mencederakan atau menakutkan musuh yang ingin memakan serta mendekatinya dengan cara menakutkan musuh apabila mereka merasa terancam. Okay. Nak tahu apa contoh-contoh haiwan yang mempunyai duri tajam? Yang cikgu paparkan di sini adalah, ada tak contoh lain yang kamu tahu selain daripada gambar yang cikgu paparkan di sini? Okay. Yang cikgu paparkan di sini ada dua gambar, iaitu landak dan ikan buntal. Pernah tengok landak tak? Ataupun pernah tengok ikan buntal? Tapi saya rasa kita pernah tengok landak. Ikan buntal mungkin agak sukar sikit. Okay. Kita tengok landak dulu. Kita tahu bahawa seluruh badan landak diliputi oleh bulu keras dengan duri-duri tajam sepanjang 60 hingga 90 cm. Kamu rasa panjang tak bulu landak tu? 60 hingga 90 cm. Jadi kalau 60 cm, cikgu rasa pembaris panjang kita ada 30 cm. Kalau 60 cm, 2 kali ganda pembaris panjang kita. Panjang tu, panjang. Okey. Sebab dikatakan sampai 90 cm. Okey. Duri-duri ini akan terpacak dan mengembang apabila mereka merasa terancam. Tujuan bulu yang berduri ini adalah untuk mencederakan musuh. Okey, jadi saya rasa landak adalah sejenis haiwan yang sukar untuk ditangkap oleh pemangsa ataupun manusia. Tapi kalau manusia, kecuali kalau manusia menggunakan peralatan moden yang lain seperti senapang ataupun tombak, mungkin bolehlah mendatangkan maut kepada landak. Tapi kalau kita guna secara fizikal kita tanpa peralatan, cikgu rasa kita tak dapat nak bunuh landak ataupun tangkap landak. Okey. Lepas tu kita lihat contoh yang kedua, ikan buntal. Ikan buntal ni macam gergasi. Pula cikgu tengok mulut kecil, badan besar, tapi sebenarnya kita lihat ikan buntal mempunyai keupayaan untuk mengembangkan badan dan tulang belakangnya apabila berasa terancam. Ikan ini akan menyerap air untuk mengembangkan tubuhnya sehingga ukuran yang berlipat ganda. Duri pada tubuhnya dapat didirikan pada setiap saat. Okey, maksudnya di sini ikan buntal ini pada zahirnya, realitinya saiznya kecil, tapi apabila dia rasa macam ada musuh datang, dia akan mengembangkan badan dan tulang belakangnya dengan menyerap air untuk mengembangkan tubuhnya sehingga berlipat ganda. Okey, itulah keistimewaan ikan buntal. Apabila kita lihat saiznya menjadi lebih besar, kita akan takut tengok. Itu sebab cikgu kata tadi, cikgu takut tengok ikan buntal sebab saiznya macam gergasi. Ciri khas yang kedua adalah bercengkerang keras. Apa itu cengkerang? Cengkerang ialah kulit di bahagian luar dan merupakan bahagian keras yang ada pada sesetengah haiwan. Maksudnya tidak semua haiwan mempunyai cengkerang yang keras. Okey. Cengkerang keras ini berfungsi untuk melindungi bahagian badan yang lembut daripada dicederakan oleh musuh atau benda lain. Okey. Kita lihat contoh-contoh haiwan yang mempunyai cengkerang keras. Yang pertama, kura-kura. Kedua, siput. Penyu, kepah, kerang. Kalau kura-kura, cikgu pernah makan. Kamu pernah makan kura-kura tak? Kalau siput, kita tak makan. Tapi kita selalu jumpa. Penyu pun
ada yang selalu makan, tapi kalau nak makan penyu nih agak suka sikit lah sebab harganya kalau orang jual di kedai-kedai makan harganya sangat mahal. Oke. Inilah contoh-contoh haiwan yang mempunyai cengkerang keras. Kita lihat contoh yang lain. Di sini ada contoh yang disebutkan tadi lah. Oke. Jadi di sini kita kata kura-kura, siput, penyu, ketam, kerang, dan kepah akan memasukkan anggota badannya ke dalam cengkerang dan akan mengeluarkan anggota badannya semula setelah merasa selamat. Oke. Cengkerang juga digunakan untuk mengelakkan diri mereka daripada dimakan oleh musuh. Cengkerang merupakan tempat pelindungan bagi haiwan-haiwan ini. Okey. Kalau macam kita, tempat pelindungan kita dari hujan, dari binatang bisa di luar, kita ada rumah. Kalau haiwan-haiwan ini mereka menggunakan cengkerang itu sebagai rumah mereka. Ada kalau kura-kura kalau kita pegang dia sudah masukkan kepalanya masuk ke dalam cengkerang. Jadi kita sebenarnya untuk nak potong leher kura-kura adalah sangat susah. Sebab kita susah nak membunuh kura-kura. Ciri khas yang ketiga ialah haiwan yang bersisik keras. Apa itu sisik keras? Sisik ialah lapisan luar yang nipis dan berkeping-keping serta tidak bertindih. Ciri sisik keras adalah untuk melindungi anggota badan daripada diserang atau dicederakan oleh musuh. Sisik ini juga berfungsi sebagai perisai perlindungan. Sisik yang keras. Kerasnya macam mana? Rasa-rasa macam batu kah? Okey. Mari kita lihat. Kalau buaya, kamu selalu tengok buaya? Kalau ular pun sama. Tenggiling, biawak, ikan arapaima. Okey. Kalau buaya, rasanya kalau kita potong kulit sisik keras buaya tu guna parang, tak makan tu. Itu sebab ada kes buaya yang makan budak, orang potong tu pakai chainsaw, tu pakai orang potong untuk membelah bahagian perutnya untuk mengeluarkan budak yang dia makan. Kalau ular mungkin agak senang sikitlah kita guna parang dah boleh bunuh, tapi sama dengan tenggiling. Tenggiling pun susah kita nak bunuh. Biawak mungkin agak lembut sikitlah dia punya sisik. Dan ikan arapaima. Mungkin ikan arapaima ni cikgu pun tak pernah lihat. Mungkin ada di antara kamu yang pernah melihat ikan arapaima ni di dalam TV, di dalam majalah ataupun di dalam YouTube handphone masing-masing. Sebab ikan ini juga dikatakan mempunyai sisik yang keras. Ciri yang keempat yaitu haiwan yang bertanduk. Tanduk haiwan ini sangat keras dan tajam dan digunakan untuk mencederakan, menyerang atau membunuh musuh apabila mereka merasa terancam. Jadi tanduk-tanduk ini sebab kalau contoh macam kerbau, lembu, badak sumbu dan rusa, mereka dia tak ada ciri khas yang lain. Mereka memiliki tanduk. Okey, tetapi tidak semua haiwan yang bertanduk ini, tanduknya cuma berada di kepala. Tetapi ada juga yang berada di bahagian hidung. Dan tidak semua haiwan yang bertanduk mempunyai satu tanduk. Ada di antara yang mempunyai dua tanduk dan tanduk yang bercabang ataupun bercorak lah. Contoh macam rusa. Itu sebab orang suka nak memburu rusa sebab orang nak ambil jual dia punya tanduk tu. Okey, ciri khas haiwan yang kelima iaitu berbisa.
Oke, berbisa nih saya rasa kalau saya sebut perkataan berbisa dah ada dalam otak kamu, sebab saya rasa kamu pernah melihat haiwan-haiwan ini, sama ada di rumah, di sekolah, pun di mana-mana. Oke. Ada di antara haiwan yang mempunyai sengatan berbisa atau taring berbisa. Haiwan ini sama ada dia sengat atau menggigit menggunakan taring. Oke. Apabila merasa terancam, haiwan yang mempunyai taring berbisa akan mematuk dan menggigit musuhnya. Seperti ular. Oke. Manakala haiwan yang mempunyai sengat akan menyengat musuhnya. Contoh seperti lebah. Siapa yang pernah kena sengat lebah di sini? Saya rasa kalau kena sengat lebah, ada memang menangis betul tuh. Tapi kita kalau setakat seekor mungkin tak memudaratkan. Tapi kalau banyak, ada yang mati disebabkan disengat oleh lebah. Itu sebab terlalu banyak. Oke. Kita lihat lagi, taring atau sengatan berbisa ini boleh membunuh musuh-musuh yang cuba mengganggu, mencederakan haiwan-haiwan ini. Sebab biasanya haiwan ini yang kita lihat yang mempunyai sengatan berbisa, kalau kita lihat saiznya adalah lebih kecil berbanding dengan haiwan-haiwan yang lain. Tapi kalau taring berbisa nih, kalau kita lihat kepada contoh ular ada yang kecil, ada yang besar, terutama ular tedung. Ular tedung memang adalah salah satu contoh ular yang sangat digeruni. Sebab ia memang dia bisanya sangat-sangat bahaya. Oke, macam lebah di sini ada disertakan gambar. Lebah tuh nak tahu tak di mana letaknya bagian sengat ya. Dia bukan di bagian kepala, dia di bagian buntut akhir dia tuh yang macam jarum tuh. Kalau lipan dia di bagian kepala dia punya macam sesungut tuh. Kalau jengking juga di bagian ekor dia yang naik ke atas tuh di hujung sekali itu. Oke. Kalau taring berbisa kita lihat gigitan ular dan labah-labah berbisa mengeluarkan bisa atau dipanggil sebagai venom yang boleh menyebabkan kegagalan sistem organ badan dan mengakibatkan kematian. Itu sebab cikgu kata tadi labah-labah ni ada jenis dia. Kalau labah-labah yang ada warna hitam, warna kuning dan ada bulu tu, dia boleh membunuh haiwan-haiwan yang lebih besar saiznya daripada dia. Okey. Kalau labah-labah yang kita jumpa di rumah tu, itu ada juga bisa tapi tak sampai membunuh. Kalau ular kita memang, kalau ular tedung, kita memang dah sedia maklum bahawa kalau kita tak sempat bawa mangsa ke hospital, memang mangsa itu akan menemui ajalnya. Jadi berhati-hatilah dengan haiwan yang berbisa, sama ada dari segi sengatan atau taring bila ia menggigit kita. Yang keenam yaitu berkuku tajam. Saya rasa yang berkuku tajam ni kamu dapat cari contoh di sekitar atau di rumah kamu sendiri ya. Kamu pernah tak dicakar kucing? Saya rasa semua kita di sini yang suka bermain dengan kucing pernah dicakar oleh kucing. Jadi bila kita kena cakar kucing, memang kulit kita akan cedera dan akan mengeluarkan darah. Oke, kita lihat haiwan yang berkuku tajam akan mempertahankan dirinya daripada serangan musuh dengan mencakar dan mencederakan musuh yang cuba mendekatinya. Di sini ada disertakan 4 contoh di sini, 4 contoh haiwan yang mempunyai kuku tajam. Oke. Kucing saya sudah sebut tadi. Oke. Gambar yang pertama tu singa. Singa kalau dia kejar musuh, dapat musuh dia koyak-koyakkan daging dia. Sama ada guna kuku atau gigi dia. Sama dengan harimau dan burung helang. Burung helang sebenarnya bila dia terbang,
terbang dari atas, dia terjun menangkap mangsanya, dia cekam mangsa dia menggunakan kuku tajam dia, dan mangsa yang ditangkapnya itu tidak akan terlepas lagi, kecuali kalau mangsa itu bersaiz lebih besar daripada burung helang tersebut, mungkin akan terlepas. Tetapi kalau saiz mangsa itu agak kecil berbanding dengan burung helang, itu memang jadi mangsa lah. Yang ketujuh, kaki yang kurus, panjang, dan berotot. Macam mana rupa kaki yang kurus, panjang, dan berotot nih? Boleh bayangkan tak? Oke, kaki yang kurus, panjang, dan berotot ini membolehkan haiwan-haiwan ini berlari dengan pantas apabila diburu oleh musuh. Tengoklah di sini, ada gambar rusa dengan tanduknya, dengan kakinya yang kurus, panjang, dan berotot. Zebra, kuda memang kita tak dapat nafikanlah, memang laju berlari sama dengan antelope. Okey, ada tak contoh haiwan lain yang kakinya kurus, panjang, dan berotot? Kalau ada, nanti boleh tulis, tambah dalam nota kamu tu, bila kamu mencatat, tambahlah contoh-contoh lain yang kamu tahulah. Okey, boleh buat tak? Harap boleh buatlah, cikgu harap kamu faham. Ada yang nak tanya soalan? Harap kamu faham sebab tajuk ini agak mudah untuk difahami, okey? Jadi di sini cikgu nak kamu fikir dan jawab, tapi cikgu taklah minta kamu jawab secara spontan. Cikgu bagi kamu masa untuk berfikir dan mencari jawapan. Okey, di sini dia tanya, bagaimana dengan kupu-kupu, rama-rama, dan kumbang? Kamu kenal tak kupu-kupu, rama-rama, dan kumbang? Apa perbezaan di antara kupu-kupu dan rama-rama? Kalau kumbang mungkin kamu tahulah, kumbang ni kita biasa jumpa di sayur-sayur kita, adalah malam-malam pun ada juga kumbang. Tapi kalau kupu-kupu dengan rama-rama ni agak ada perbezaan. Biasanya kupu-kupu suka keluar pada waktu malam. Rama-rama pula suka keluar pada waktu siang. Itu beza dia. Okey. Ketiga-tiga haiwan ini mempunyai ciri khas masing-masing. Rasa-rasanya kupu-kupu dan rama-rama, apakah ciri khas yang ada pada kedua-dua haiwan ini? Oke, di sini dinyatakan bahwa kupu-kupu dan rama-rama memiliki mata palsu. Apa tujuan mata palsu yang ada pada kupu-kupu dan rama-rama ini? Siapa boleh jawab? Sebenarnya mata palsu yang ada pada kupu-kupu dan rama-rama ini adalah digunakan untuk mengelirukan musuh, untuk melepaskan diri mereka daripada musuh. Okey. Manakala bagi kumbang, kalau kumbang ni cikgu paling tak suka cium bau kumbang. Sebab bila ia mengeluarkan baunya sangat-sangat tidak disukai. Itu sebab cikgu memang kalau nampak kumbang, mau jauh-jauh daripada kumbang. Itulah salah satu ciri khas yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kumbang. Tujuannya adalah untuk mengelakkan musuh-musuh di sekelilingnya menghampirinya. Dan soalan ini, okey. Cuba baca dulu secara senyap soalan ini. Okey, cikgu baca. Apakah berlaku jika semua haiwan mempunyai ciri-ciri khas yang sama bagi melindungi diri daripada musuh? Rasa-rasanya apa jawapan dia? Kalau semua haiwan yang ada di muka bumi ini semua bertanduk,
ataupun semua haiwan di muka bumi ini bercengkerang keras. Oke, coba fikir dan kamu tulis jawaban kamu. Tapi saya tak minta jawaban itu sekarang lah. Oke. Soalan yang kedua. Coba murid-murid senaraikan haiwan-haiwan lain yang mempunyai ciri khas yang berikut. Oke. Tadi yang mata palsu cikgu ada bagi contoh yaitu rama-rama dan kupu-kupu. Mengeluarkan bau busuk, kumbang. Jadi kamu carilah contoh lain yang memiliki ciri khas ini. Cikgu nak jawapan ini pada minggu hadapan. Harap kamu dapat cari maklumat ini dan tulis di dalam buku kah, di dalam buku tulis, buku catatan kah. Cikgu minggu depan cikgu akan tanya, pilihlah mana-mana murid yang cikgu rasa cikgu suka, cikgu tanya apa jawaban kamu untuk kedua-dua soalan ini. Oke, adakah kamu faham apa yang cikgu ajar pada hari ini? Harapan dari cikgu semoga kamu dapat memahami isi pelajaran kita pada hari ini. Apakah kesimpulan yang ingin kita buat untuk hari ini? Oke, boleh tak? Oke, kesimpulan kita pada hari ini adalah kita cuma perlu tahu bahwa ada 8 ciri-ciri khas haiwan untuk melindungi diri daripada musuh. Dan cikgu tadi dah bagi contohnya sekali dan dah bagi fungsi-fungsi setiap ciri khas itu bagi setiap haiwan. Jadi itulah sahaja sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Jangan lupa menjawab soalan yang cikgu bagi tadi. Minggu hadapan kita jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.